Buletin Didik 4 Mei bersama saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 6 daripada 9 daerah di Selangor dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa 6 hingga 17 Mei ini. Mengumumkan perkara itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, daerah terlibat ialah Hulu Langat, Petaling, Gombak, Kelang, Kuala Langat dan Sepang. Manakala 3 daerah lagi yang tidak terlibat iaitu Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Hulu Selangor masih berada di bawah PKP bersyarat ataupun PKPB. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira peningkatan mendadak kes positif COVID-19 dan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Negeri Selangor telah mencatatkan kes harian yang tinggi sejak 20 April sehingga 4 Mei 2021. Tegas beliau, dengan pelaksanaan PKP, maka pergerakan rentas daerah dan negeri bagi 6 daerah tersenarai tidak dibenarkan kecuali kes-kes kecemasan, kematian dan urusan kerja. Mengulas mengenai SOP Hari Raya Aidilfitri, kerajaan menetapkan antaranya ziarah raya bagi kawasan PKP hanya dibenarkan pada 1 Syawal dengan kehadiran tetamu tidak melebihi 15 orang. Manakala kawasan PKP bersyarat dan PKP pemulihan dibenarkan dari 1 hingga 3 Syawal dengan kehadiran tetamu untuk kawasan masing-masing ditetapkan terhad kepada 20 dan 25 orang pada satu-satu masa. Bagi kawasan PKP diperketatkan, sambutan Hari Raya hanya dibenarkan dalam kalangan ahli keluarga dari rumah yang sama. Sebarang penganjuran majlis atau rumah terbuka bagi semua kawasan adalah dilarang. Bagi memastikan sekolah memanfaatkan setiap kekuatan dan sumber yang ada, Jemaah Nazir membuat beberapa penyesuaian daripada instrumen standard kualiti pendidikan sedia ada untuk mod pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang dilaksanakan oleh guru. Menurut Ketua Nazir Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan, Syafruddin Ali Hussein, sebagai persediaan PDPR, pihaknya membuat penukaran daripada grade purata sekolah kepada kemenjadian murid serta kejayaan pihak sekolah dalam bidang selain kurikulum. Dari segi trend pendidikan dunia, tadi kita lihat 5 negara dunia, 5 sistem pendidikan terbaik dunia. Ya. Sebenarnya mereka telah menggunakan sistem tanpa pepesaan ini di peringkat sekolah rendah lebih lama daripada kita. Jadi mereka mengutamakan kemenjadian murid dan mereka mengutamakan proses. Maknanya daripada tahun 1 sampai ke tahun 6. Ini sekolah-sekolah yang tadi itulah. Jadi dia melihat proses itu bagaimana. Dia tidak melihat kepada outcome saja. Dia melihat bagaimana proses itu menghasilkan outcome itu. Jadi itu yang paling penting sekali. Beliau berkata demikian pada sesi temu bual khas Trio On Point di Didik TV malam semalam. Dalam pada itu, pihaknya memantau pelaksanaan PDPR melalui pendekatan berbeza berbanding lawatan mengejut yang sering dilakukan sebelum ini. Masih lagi ada pembincangan interaksi antara guru murid yang kita kendaki. Kita kendaki sebenarnya lah pelakon utama dalam PDPC itu bukan guru. Kalau dulu masa kita cikgu jadi murid, maka pelakon utama dalam bidang ialah guru. Mana guru daripada awal sampai kaki dia yang menguasai. Tetapi sekarang ni dengan norma baru ni kita nak guru itu jadi pelakon pembantu saja, tambahan saja. Yang pelakon yang utama ialah murid. Hasil tinjauan Jemaah Nazir mendapati pematuhan peruntukan waktu PDPR 2.0 bagi sekolah rendah adalah 100%, manakala bagi sekolah menengah 99%. Sebagai tanda pengiktirafan dan penghargaan kepada sekolah, guru dan murid, khususnya dalam bidang teknologi pendidikan yang terlibat dalam usaha membantu merealisasikan agenda serta wawasan pendidikan negara, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan SSTP menganjurkan Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor Aktif 2020 secara dalam talian siang tadi. Menurut Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Izmi Ismail, program itu sekaligus dapat membantu menghasilkan pembudayaan teknologi pendidikan yang lebih efektif di sekolah negeri terbabit.
Organisasi yang mantap harus dapat berfungsi sehingga penggerak utama, ejen perubahan untuk menghadapi dunia pendidikan yang kian hari kian mencabar, khususnya dalam bidang pempestarian pendidikan di sekolah. Untuk menghadapi tugas yang semakin besar ini, SSTP perlu mengorak langkah untuk memperkukuhkan peranan berkaitan pengurusan sumber teknologi pendidikan dan kepakaran ICT. Setiap warga pendidik harus mempunyai kemahiran dan kebolehan dalam pelbagai bidang serta sentiasa meningkatkan tahap penguasaan diri dalam bidang teknologi maklumat dan pengurusan organisasi. Selain itu, kemudahan infrastruktur ke arah pendigitalan juga perlu ditambah baik, termasuk usaha ke arah penggunaan optimum platform pembelajaran secara dalam talian. Antara anugerah yang diberi pengiktirafan ialah Digital Storytelling, DST Animation, pelbagai kategori. Anugerah Pengkarya Muda, Anugerah Nilam Negeri Selangor, Ikon Guru Perpustakaan dan Media serta Anugerah Pusat Sumber Sekolah Cemerlang. Anugerah DST kategori sekolah rendah dan menengah dimenangi oleh SK Bukit Kapar Klang dan SMK Seksyen 9 Shah Alam. Manakala SMK Bandar Tasik Kesuma mengungguli Anugerah Cabaran Keselamatan Cyber Nasional Cakna. Johan Keseluruhan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Terbaik Negeri Selangor pula dimenangi oleh PPD Petaling Perdana. Kementerian Kesihatan meminta orang ramai sentiasa memantau tahap kesihatan mereka selepas menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata meskipun faedah vaksin berkenaan lebih besar mengatasi risiko, jika terdapat kejadian seperti darah beku dilaporkan, pihaknya memberi jaminan rawatan segera akan diberikan. Dalam satu kenyataan media, beliau menyenaraikan 5 gejala yang perlu dipantau dalam masa 4 hari hingga 4 minggu selepas menerima AstraZeneca. Gejala pertama, sakit kepala yang teruk dan tidak berkurangan serta bertambah buruk apabila berbaring dan membongkok. Seterusnya, sakit kepala luar biasa disertai dengan pandangan kabur, loya dan muntah, sukar bertutur, lemah, mengantuk atau sawan. Juga sekiranya timbul bintik-bintik kecil pada kulit, lebam atau berlaku pendarahan. Sekaligus sukar bernafas, sakit dada, bengkak pada kaki atau sakit perut berterusan. Ujar Datuk Seri Dr. Adham, pengamal perubatan yang merawat kes diminta menyiasat sama ada kes menerima vaksin dalam masa 30 hari sebelum gejala bermula. Pemeriksaan lanjut juga dilakukan untuk mengesahkan gejala ditunjukkan disebabkan pembekuan darah. KKM akan menerima 1 juta dos vaksin AstraZeneca hujung Mei ini melalui fasiliti COVAX. Semua 12 hospital kerajaan di Johor diaktifkan sebagai hospital hybrid bagi menampung peningkatan mendadak kes COVID-19. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor R. Vidyanathan berkata, sejak diaktifkan bulan lalu, rawatan dikhususkan bagi pesakit COVID-19 dan bukan COVID-19. Melalui kenyataan medianya, beliau memaklumkan hospital hybrid diaktifkan berikutan kekangan pembukaan lebih banyak bilangan katil unit rawatan rapi COVID-19 ketika ini. Ia berikutan kekurangan sumber manusia selain bilangan pesakit kritikal bukan COVID-19 yang tinggi dan juga memerlukan rawatan rapi. Sehingga semalam 49 pesakit dirawat di ICU di 6 hospital hybrid negeri itu dengan peratus kapasiti penggunaan katil ICU untuk COVID meningkat 114%. Berbanding hanya 43 katil yang dikhususkan. Bersua kembali, Perkhidmatan Perpustakaan Negara PNM tidak terhad kepada bahan bacaan fizikal, malah diperluaskan kepada pelbagai platform. Sejak 2011, PNM mula melancarkan U-Pustaka yang menyediakan akses dalam talian kepada pelbagai sumber ilmu pengetahuan. Sempena ulang tahun ke-10 U-Pustaka, PNM menganjurkan pertandingan cabaran TikTok sebagai usaha mempromosikan platform digital itu. Menurut penolong pengarah kanan bahagian rangkaian sistem perpustakaan PNM, Yazid Ibrahim,
Antara objektif pertandingan adalah memperluaskan penggunaan platform digital ketika pelaksanaan PKP. Untuk menjadikan portal Pustaka sebagai portal rujukan utama masyarakat Malaysia dalam mendapatkan berita-berita terkini, sahih dan tepat. Dan objektif yang ketiga adalah untuk menggalakkan budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia, terutama generasi muda. Tambahnya, seiring dengan itu, mereka turut menggalakkan pengguna menerokai perkhidmatan U-Pustaka. Cara-cara penyertaan sangat mudah. Yang pertama, para peserta perlu follow TikTok rasmi PNM iaitu PNM_rasmi dan juga follow FB U-Pustaka. Yang kedua, memuat naik video di TikTok para peserta dengan menggunakan tanda pagar 10 tahun U-Pustaka dan juga U-Pustaka. Para peserta juga boleh memuat naik video di media sosial lain seperti Facebook, Instagram dan juga Twitter dengan menggunakan tanda pagar yang sama iaitu 10 tahun U-Pustaka dan U-Pustaka. Pastikan akaun anda pada tetapan publik. Pertandingan terbuka kepada semua warga negara Malaysia dan berakhir pada 30 Jun ini. U-Pustaka diwujudkan menerusi kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Ia dapat dimanfaatkan khususnya ketika pelaksanaan PKP untuk penggemar buku mahupun pelajar mendapatkan bahan rujukan. Kepribadian dan kehidupan agamawan Syekh Abdullah Basmeh diceritakan menerusi buku biografi ulama Malaysia, Syekh Abdullah Basmeh, tokoh tafsir Malaysia. Penceritaan mengenai keberanian, ketegasan dan kegigihan serta kesabaran penterjemah kitab Pimpinan Al-Rahman itu memberi 1001 pengajaran kepada pembacanya. Menerusi rancangan Bicara Karyawan yang disiarkan menerusi Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka, penulisnya Wan Ramizah Hassan menceritakan tentang cabaran serta bagaimana penghasilan buku ini dapat memberi manfaat kepada orang ramai. Jadi kita tengok usaha yang dilakukan oleh ulama ataupun tokoh seperti Syekh Abdullah Basmeh ni amat besar yang menyebabkan kita bila kita tahu cerita dia bagaimana susah payah dia menghasilkan satu karya ni, menyebabkan kita pun berasa bersemangat juga nak mengambil contoh daripada peribadi-peribadi dia untuk mendalami Al-Quran dengan lebih lagi. Buku ini mengisahkan sumbangan Syekh Abdullah dalam bidang akidah, penulisan jawi serta tafsir dan hadis. Naskah yang banyak memberi kesedaran tentang memahami dan menghayati kandungan Al-Quran dalam kehidupan seharian ini turut dijadikan bahan rujukan untuk kuliah-kuliah agama oleh ilmuwan dan agamawan negara. Lebih membanggakan, buku tersebut turut memenangi anugerah buku biografi terbaik di Anugerah Buku Negara. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS memperuntukkan agihan derma siswa untuk pelajar negeri itu di Timur Tengah berjumlah RM639,000. Agihan membabitkan RM549,000 untuk pelajar di Mesir dan RM90,000 lagi untuk yang sedang melanjutkan pelajaran di Jordan tahun ini. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan berangkat menyempurnakan penyerahan sumbangan itu dalam satu majlis di Masjid Al-Abrar, Kubang Gajah. Penyerahan disampaikan kepada bekas timbalan yang dipertua keluarga pelajar-pelajar Perlis Mesir, Muhammad Izzuan Hakim Zulkifli, yang mewakili 99 pelajar negeri itu yang masih menuntut di Mesir. Bekas yang dipertua Ikatan Mahasiswa Anak Perlis Jordan, Muhammad Fisha Rosmi pula menerima sumbangan bagi pihak 15 pelajar Perlis di Jordan. Tuanku Said Faizuddin Putra turut bertitah kepada warga Perlis di luar negara, khususnya di lokasi berisiko tinggi menghadapi gempa bumi, supaya sentiasa mengambil tahu dan membuat persiapan keselamatan diri dan harta benda.
Pasangan warga emas jadi penghuni sulung rumah cetakan 3 dimensi pertama Eropah yang terletak di Belanda. Alice Lutz dan Harry Deckers menerima kunci digital mereka melalui aplikasi mudah alih dan sudah pun berpindah masuk ke rumah unik itu minggu lalu. Dengan keluasan 94 meter persegi, kediaman ini kelihatan seperti sebuah batu besar dan bertingkap. Ia adalah projek kerjasama Dewan Perbandaran, Universiti Teknikal Eindhoven dan syarikat pembinaan projek Milestone. Biarpun kelihatan seperti rumah biasa, ia sebenarnya menggunakan teknologi canggih dengan 24 elemen konkrit yang dicetak lapisan demi lapisan. Proses percetakan dilakukan di sebuah kilang berdekatan sebelum dibawa ke tapak rumah dan didirikan. Ia hanya mengambil masa selama 120 jam atau 5 hari untuk disiapkan. Menurut Profesor Universiti Teknikal Eindhoven, Theo Sallet, teknik cetakan rumah 3D boleh mengurangkan bahan yang diperlukan untuk membina sesebuah rumah selain mengelakkan pembaziran bahan mentah. Walt Disney bakal melancarkan perkhidmatan penstreaman Disney Plus Hotstar di Malaysia mulai 1 Jun nanti. Platform itu akan menampilkan lebih banyak kandungan tempatan sebagai tambahan kepada jenama sedia ada seperti Disney, Pixar dan Marvel. Acara pelancarannya secara maya pagi tadi turut menyaksikan penampilan khas pelakon The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie dan Sebastian Stan. Congratulations on the launch of Disney Plus Hotstar in Malaysia. Wish we could be there with you. Menurut Disney, pihaknya telah menandatangani perjanjian dengan banyak penyedia kandungan tempatan, antaranya Primeworks Studios, Scope Production, Wow Animation dan Last Kopak Production. Malah beberapa filem dilaporkan terus ditayangkan di platform penstreaman itu berbanding memasuki pawagam. Ini termasuklah J2, J Retribusi, terbitan Primeworks, TGV dan Infinitus. Manakala drama bersiri di TV3 seperti Single Terlalu Lama dan Kekasih Hati Mr. Bodyguard akan ditayangkan 15 jam lebih awal pada hari yang sama, tayangannya di kaca TV. Pengarah Eksekutif Kandungan dan Kreatif Disney Plus Hotstar di Asia Tenggara, Datuk Ahmad Izham Omar berkata, pihaknya teruja untuk meneruskan sokongan terhadap kandungan buatan Malaysia dan memberi tumpuan sewajarnya terhadap penggiat filem dan bakat Malaysia. Pengguna boleh melanggan perkhidmatan itu menerusi laman web atau aplikasi Disney Plus Hotstar. Bila kita duduk dekat rumah ni, jangan kita bazirkan masa yang ada tu. Betul tak? Sebab apa? Sebab dekat sini tadi, kalau sekiranya setiap saat kita bazirkan, rugi kita. Sebab apa? Sebab dekat sini tadi, ilmu tu sangat penting. Walaupun kita rasa kat rumah ni tadi kita relax dan sebagainya, kita kena atur waktu kita dengan baik. Sebab apa? Sebab ilmu tu sangat penting. Sebab dengan ilmu lah yang kita boleh amalkan. Tanpa amalan, daripada ilmu yang kita belajar tu tadi, sia-sialah kehidupan kita. Betul tak? Jadi sebab tu adik-adik, jangan kita bazirkan waktu kita. Ilmu tu sangat penting sebab daripada ilmu kita akan mendapat segala yang kita kehendaki sama ada di dunia maupun di akhirat. Kan? Jadi jangan lupa ilmu mesti kita dapatkan dan kita belajar. Walaupun mungkin kita rasa bosan, tak apa, it's okay, belajar sikit-sikit. Kan, kalau rasa kita dah rasa penat sangat, berhenti sekejap dan kita pergi buat benda lain, kemudian kita belajar lagi. Lepas tu daripada ilmu tersebut, dapatlah kita amalkan apa yang kita dapatkan daripada ilmu tersebut. Tak kira apa subjeknya ataupun apa mata pelajarannya, kita amalkan yang sebaik mungkin yang kita boleh gunakan secara praktikal. Penerjun negara Cheong Jun Hong mengesahkan slot ke Sukan Olimpik Tokyo 2021 sekaligus jadi atlet ke-13 Malaysia yang bakal beraksi pada tamasya terbesar dunia itu. Jun Hong mengesahkan kejayaan itu selepas mara ke separuh akhir acara 10 meter platform individu wanita pada Piala Dunia Terjun di Tokyo siang tadi. Piala Dunia Terjun FINA 2021 yang berlangsung pada 1 hingga 6 Mei di Pusat Akuatik Tokyo adalah kejohanan kelayakan terakhir ke Olimpik Tokyo Julai nanti.
Junho mengumpul mata tertinggi 345.3 untuk ke separuh akhir esok. Penerjun berusia 31 tahun itu mengatasi pencabar dari Rusia, Lulia Timoshinina 336.7 mata dan wakil Meksiko Gabriel Garcia 325.65 mata. Turut layak ke separuh akhir Pandalila Rinong yang menduduki tempat keempat dengan 325 mata. Pada Sukan Olimpik Rio 2016, Junho memenangi pingat perak bersama Pandalila dalam acara 100 meter platform seirama. Kebola Sepak Liga Perdana, perlawanan tunggal yang berlangsung semalam menyaksikan Selangor FC 2 mengalahkan Kelantan FC 3-1. Berlangsung di Stadium MBPJ Kelana Jaya seawal minit ke-6, Selangor FC 2 di depan hasil rembatan kencang Harith Haikal. Tuan rumah mengukuhkan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Fazrul Fahri Zeki. Minit-minit akhir babak pertama menyusul jaringan ketiga Selangor FC 2 menerusi sepakan penalti George Altram. Kelantan FC sekadar merapatkan jurang gol pada minit ke-71 hasil sepakan penalti Jack Hindal. Kemenangan ini membolehkan Selangor FC 2 melonjak ke tangga kelima sementara Kelantan FC di tangga ke-7. Proses pembuatan minyak ros di Morocco mengakhiri buletin didik dan difahamkan minyak itu sangat berharga dengan harga mencecah $18,000 setiap kilogram. Dengan itu saya Zaiti Zubair, salam hormat dan selamat malam.